Kita masih lagi dalam bab sabar. So kita dah baca bab taubat, dan bab sabar, dan next kita akan baca bab jujur lah. So ni kita dalam konteks dalam bab sabar. So ni ada yang panjang yang saya skip tu. So kita baca ada yang panjang ni, ada 3 muka surat ni. Ada 2 muka surat ni kita nak baca. Kisah seorang pemuda ni hadis ke-31. Seorang pemuda raja dan pendeta. Pendeta ni orang agama lah. Ataupun sekarang ni ustaz lah kan, dalam bahasa kita. Daripada Syuaib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Zaman dulu ada raja ada tukang sihir. Ingat tukang sihir ni syirik. Kalau zaman Sayyidina Umar memang kena pancung. Tukang sihir yang pelik-pelik, yang bomoh-bomoh yang pelik-pelik ni memang Sayyidina Umar tangkap, dia akan pancung. Sebab nak jadi tukang sihir ni dia kena syirik, dia kena rosakkan agama, dan syirik dia tu bukan syirik biasa sebenarnya. Syirik yang sangat jahat lah dia buat kepada agama kita. Ketika tukang sihir itu sudah tua, dia berkata kepada raja, sekarang saya sudah tua, tolong Tuan kirimkan seorang pemuda kepada saya. Saya ingin mengajarinya ilmu sihir. Lalu raja mengirimkan seorang pemuda padanya. Di tengah perjalanan, pemuda itu bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ahli agama lah, ustaz lah. Dia duduk untuk dengar ajarannya yang ternyata sangat menarik. Maknanya budak tu dia sebelum sampai ke jumpa dengan tukang sihir tu, dia belajar dengan ustaz ni atau pendeta ni. Akibatnya, setiap kali pergi ke tukang sihir, dia lebih dulu singgah menemui pendeta untuk mendengarkan ajarannya. Ketika bertemu tukang sihir, dia dipukul. Ni sebab dia lambat lah. Sebab dia jumpa orang tu dulu. Pendeta tu dulu kan. Kejadian itu diadukan kepada pendeta. Pendeta berkata, kamu tidak takut dimarahi. Kalau kamu tidak takut dimarahi tukang sihir, katakanlah bahawa kamu ditahan oleh keluargamu. Dia cuba berhelah lah kat sini. Sebab dia nak ambil ilmu yang betul kan daripada ustaz ni lah, pendeta ni. Kalau kamu takut dimarahi keluargamu, katakanlah bahawa kamu ditahan oleh tukang sihir. Ketika pemuda itu melihat seekor binatang besar yang merintangi jalan umum, dia berkata dalam hati, hari ini saya akan tahu siapa yang lebih utama, tukang sihir atau pendeta. So budak ni dia tengok di tengah jalan-jalan tu, jumpa dengan binatang. Tapi sebab dah memang, kalau tengok dalam konteks ni pun, sebab dia di zaman tu memang banyak keajaiban lah daripada tukang sihir kan. Jadi dalam minda dia, dalam kena faham konteks budak ni duduk kat situ kan. Kita ini bukan macam ni lah. Jangan pula kita pergi dekat jalan raya katakan sebab ilmu yang aku ni betul, aku akan baca beberapa ayat Quran, kereta tu akan berhenti. Taklah, tu akan langgar kita lah. Tapi ni yang berkonteks pada zaman tu menunjukkan mungkin berlakulah sihir-sihir kan, yang binatang datang, mungkin orang binatang tu lari sebab sihir benda tu kan. Ni dia pertemuan antara sihir dan juga benda akidah yang benar lah, apa yang Allah bawa ataupun apa yang ustaz ni bawa, pendeta ni bawa. Sebab hadis ni akan cerita tentang Allah Ta'ala lah. Ilmu yang dibawa oleh pendeta ni adalah ilmu yang agama Islam kita lah, macam tu, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian dia mengambil satu batu sambil berkata, ya Allah, jika pendeta itu lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka jauhkan binatang ini supaya orang-orang boleh lalu jalan. Lalu dia melemparkan binatang itu dengan batu. Dia ambil batu, dia baling. Dia sebut kata, kalau lah ajaran tauhid pendeta tu, ustaz tu betul, biarlah binatang tu lari. Tapi kita jangan buatlah ni zaman dulu. Zaman dulu Allah masih lagi bagi benda-benda macam ni lah, benda-benda keajaiban ni. Kita jangan pula rasa keajaiban tu ada lagi pada zaman hari ni. Sebab benda ni boleh merosakkan akidah kita. Sebab ramai orang yang ikut yang tadi saya sebutkan, yang kata karomah-karomah tu kan. Ramai orang dia sangka macam tu. Kan ada dalam, saya tengok kat Facebook tu, dia kata seorang ustaz ni lah, dia masuk kedai, bila dia masuk je ramai orang masuk. Dia kata sebab nak tunjukkan dia ni sedang dalam konteks untuk mengangkat diri dia menjadi besar lah, mengkultuskan diri sendiri. Padahal tak pun. Allah Ta'ala nak uji dia je pun sebenarnya. Sebab benda gaib kita tak tahu. So sama juga dalam konteks ni, kita jangan guna ni sebagai contoh kita, tak. Ini Nabi sebut untuk pengajaran tentang bab sabar dan juga akidah nanti. Kat belakang kita sebut jangan salah faham tentang hadis ni. Binatang itu mati, lalu orang-orang pun melalui jalan tu kembali. Selanjutnya dia segera menemui pendeta atau ustaz tu dan menceritakan kejadian itu. Pendeta berkata, anakku, hari ini kamu lebih mulia dari diriku. Saya sudah tahu apa yang terjadi padamu dan kamu akan diuji. Kalau kamu diuji, janganlah involve saya lah. Maknanya pendeta pun takut. Sebab budak ni memang teguh akidah dia. Kita tengok summary dulu sebab cerita ni panjang, supaya kita dapat ambil mudahlah untuk kita faham hadis ni kan. Nanti kita jumpa, kita tak tenggelam dalam hadis yang panjang ni kan. Nabi sebut tentang benda yang panjang, nanti kita tak ingat pun hadis ni. So kita baca poin-poin dia, summary dia.
Raja ni ada memiliki tukang sihir tua yang meminta seorang pemuda untuk ajarkan sihir. Nombor dua, dalam perjalanan, pemuda itu bertemu pendeta dan tertarik pada ajaran pendeta. Tu, dia nak pergi jumpa ahli sihir, jumpa dengan ustaz ni lah. Ustaz ni ajar ajaran tauhid tu. Pemuda sering terlambat ke tempat tukang sihir kerana dia duduk berhenti dia dengar ajaran pendeta atau ustaz tu sehingga dia dipukul oleh tukang sihir. Pendeta menyarankan pemuda itu untuk berdalih jika ditanya oleh tukang sihir itulah sebab berlambat, sebab dia nak juga ajar ilmu yang benar tu. Pemuda membunuh binatang besar dengan doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah, mati. Dia ambil batu kan, dia baling, mati binatang tu. Tapi kontak dia sangat bagus lah sebab dia nak suruh supaya binatang tu tak ganggu orang di jalanan lah. Lepas tu dia nak tunjuk, dia nak tahu betul mana yang lagi benar lah. Sebab kalau tengok dua ni kan memang dia pun tak berapa tahu kan sihir ke yang lagi betul, yang akidah yang baik ni pun betul. Sebab yalah, sihir ni kan benda-benda yang mistik-mistik kan, yang yalah macam-macam syaitan nak buat kan. Dia macam tu sebab keadaan mistik, Allah kena datang mana yang sama kuat. Mistik dengan yang tak mistik lah, ataupun keajaiban mistik daripada sihir dengan keajaiban daripada Allah Ta'ala begitu. Sebab tu saya kata jangan samakan pula ini, jangan ambil hadis ni, dia jadi hadis ni patutnya tak sesatkan kita, jadi sesat pula. Pendeta memperingatkan pemuda bahawa dia akan diuji. Pemuda itu menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Yang kat bawah ni nanti belum cerita lagi yang 16 ni. Pemuda tersebut dapat menyembuhkan orang buta dan memberi penderita kusta. Dia dapat pula daripada dua tu. Kena ingat setara kan, hari ni tengok ada orang dekat Facebook pun ada, dekat maybe TikTok pun ada yang orang datang berubat yang tiba-tiba elok kan. Hati-hati sangat, hati-hati. Bukan begitu keadaan apa yang Allah bagi kepada manusia. Kena ingat tu, saya kalau tengok benda-benda yang kata ramai orang datang pergi baca sembuh-sembuh tu, saya lebih cenderung kepada benda yang berhati-hati saya ambil. Saya lebih cenderung kepada benda itu adalah benda datang daripada jalan yang tak betul, merosakkan akidah. Saya lebih ke situ sebab saya ambil akan berhati-hati. Sebab daripada faham saya, mustahil untuk Allah bagi orang begitu. Daripada faham saya, daripada saya duk baca ni, mustahil orang bagi sampai orang tu boleh jadi macam Nabi pula kan. Padahal Nabi Isa pun sikit je kan. Ini orang ramai 1,000-2,000 orang datang. Macam ni lah, macam ni kan. Macam cerita dalam konteks ni kan. Padahal orang tu akidahnya pun goyah maksimum pun kan. Kita tengok kan. Tengok budak ni akidahnya bagus. Cuma benda sebab lepas tu dalam konteks ilmu ni pula, dalam konteks penceritaan ni pula, Nabi bandingkan dengan keadaan di tempat situ yang memang sihir tu jadi benda prime tau. Primer. Sebab raja dia ada tukang sihir. Mesti nak kena pertembungan kebenaran tu kena sama level lah dengan kejahatan berlaku pada hari tu. Dan hari ni pula kita tengok tak adalah begitu kan. Jadi hati-hati yang banyak bila kita pergi berubat lah, terutama tentang perubatan lah. Jangan pula kita ambil hadis ni kita kata ada zaman dulu kita berhujah. Tidak begitu. Sebab saya nak bagi kita faham. Bahkan dia sanggup mengobati pelbagai macam penyakit. Keahlian ini didengar dan juga ini dalam konteks juga Allah nak suruh uji pada kita supaya tadilah supaya kefahaman tu yang terpenting. Bila kita faham, dia tak adalah kita rasa macam nak jumpa dengan orang boleh menyembuhkan penyakit, kita rasa dia tu macam orang tu dekat dengan Tuhan. Bukan begitu. Ini dalam konteks pada zaman tu. Keahlian ini terdengar oleh seorang menteri yang buta. Dia lalu dipanggil oleh menteri dan dijanjikan hadiah yang besar jika mampu menyembuhkan penyakitnya. Pemuda ini berkata, saya tidak dapat menyembuhkan apa pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kan dia pun sebut macam tu kan. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, dia offer lah kalau nak beriman. Saya doa pada Allah agar Allah sembuhkanlah penyakit itu. Setelah menteri itu mau beriman, Allah pun menyembuhkannya. So, tengok dalam konteks ni, Allah Ta'ala jadikan kelebihan kepada budak ni. Dan dia ni kalau tengok dia menyembuhkan orang lain ni, dia offer lah orang tu masuk Islam. Begitulah keadaan ni kan. Orang datang banyak. Saya takut nanti orang yang datang, contoh saya tengok dalam satu video tu, ramai orang datang kan, dia pun jumpa dia pegang orang tu, dia kata ini sihir, pemisah, ini sihir. Saya macam masya-Allah, subhanallah, teruk sangat saya tengok keadaan tu. Sebab mana dia tahu benda yang gaib, melainkan syaitan yang beritahu dia ataupun dia menipu. Allah Taala tak akan beritahu siapa, ada malaikat Jibril ke beritahu dia yang benda gaib tu. Tidak, malaikat datang kepada Nabi je. So hati-hati, sangat hati-hati. Saya nak relate dengan konteks hari ni lah. Hati-hati jangan pergi jumpa dengan benda mistik kat sekali. Sini tengok ni, Allah Ta'ala ni bagi budak ni, dan dia sebenarnya nego dengan orang yang nak sembuh tu. Masuk Islam lah. Allah yang menyembuh. Kalau nak beriman, saya sembuhkan. Saya minta doa kepada Allah. Saya tak sembuhkan pun. Saya doa kepada Allah. Ini jumpa ini ada sihir. Ini tak. Bukan begitu.
tengok orang yang macam mana Allah Ta'ala ilhamkan kepada budak ni supaya dia tarik ramai orang masuk Islam lah. Dan keadaan pada zaman tu setara dengan apa yang budak ni buat lah. Maknanya ada orang sihir pun buat benda yang sama lah begini. Sebab sihir pun kan. Menteri itu kemudian menghadap raja dan turut serta dalam persenangan seperti biasa. Raja bertanya, siapakah yang telah memulihkan paling atas? Tengok dia nak jumpa dengan raja, nampak pula kan menteri tu. Sebelum ni dia buta. Menteri itu menjawab, Tuhanku, ya Rob, dia kata Robku. Raja bertanya, adakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Raja ni tengok dia ada alisir ni, dia sinonim dia rasa dia ni raja, dia ni Tuhan kan. Bahaya betul. Menteri menjawab, Tuhanku dan Tuhanku adalah Allah. Dia kata Tuhan saya, Tuhan raja adalah Allah Ta'ala. Setelah menjawab jawapan itu, mendengar jawapan itu, raja segera menangkap menteri dan menyiksanya sehingga akhirnya dia menunjukkan kepada pemuda tersebut. Pemuda itu kemudian dibawa kepada raja dan disoal siasat. Raja bertanya, wahai anakku, saya telah mendengar bahawa dengan sihirmu, kamu boleh menyembuhkan orang buta, penderita kusta dan pelbagai penyakit lain. Pemuda itu menjawab, sungguh, saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun. Yang menyembuhkannya hanya Allah. Pemuda itu kemudian ditangkap dan disiksa sehingga akhirnya dia menunjukkan pendeta yang mengajarnya. So, dia tunjuk juga. Tengok atas dia, pendeta tu dia takut kan, jangan tunjuk saya kan. Tengok kena juga dia. Apabila pendeta itu dibawa kepada raja, raja berkata, keluarlah kamu dari agamamu. Pendeta itu enggan menurut perintah raja, lalu raja memerintahkan agar gergaji diletakkan di tengah kepalanya. Dan tubuh pendeta itu dibelah sehingga terpisah dua. Selepas itu, menteri itu pula dipanggil raja dan berkata kepadanya, keluarlah daripada agamamu. Menteri menolak dan akhirnya mengalami nasihat sama. So, dua orang tu kena bunuh, kena gergaji kepalanya. Sangat teruk lah sebab mempertahankan tauhid. Kita tengok pada summary ni, sebab ada ni ada panjang. Belakang ni saya letak yang lain, tapi saya rasa ada sambungan dekat sini. Ni kat sini. Kita baca kat sini nanti. Panjang sikit hadis ni. Kita baca summary dia dan kita ambil masa lah supaya kita dapat manfaat daripada hadis ni. Sebab ada yang panjang ni, selalunya macam saya sendiri pun, saya akan skip. Baca tak ingat kan. So kita spend masa sikit supaya kita dapat ilmu lah dapat. Sebab lama Nabi cerita kan. Nabi cerita lama benda ni, tengok tak masuk dalam kepala kita pun kan. So kita ambil lah spend masa supaya kita dapat lah apa yang Nabi sebut kan. Airtime Nabi sebut tu kan, kita ambil manfaat, kita spend masa sikit. Kemudian pemuda menyembuhkan orang buta dan penderita kusta dengan izin Allah. Menteri buta sembuh dan beriman kepada Allah lalu menceritakan hal itu kepada raja. Raja menangkap menteri dan menyiksanya sehingga menunjukkan ke pemuda tersebut. Pemuda itu dibawa kepada raja dan dituduh menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Pemuda menjelaskan bahawa hanya Allah yang menyembuhkannya. Pemuda disiksa sehingga dia menunjukkan pendeta yang mengajarkannya. Pendeta dibawa ke raja dan dihukum mati kerana menolak keluar dari agama. Yang ni kena gergaji kan kepala dia. Menteri juga mengalami nasihat yang sama kerana menolak dari keluar agama. So, daripada ni kita tengok konteks ni, budak tu dah ajar even menteri tu kepada akidah yang sangat tinggi. Bagaimana orang ni boleh berpegang sangat teguh kepada akidah kan. So kita nak jadi macam ni sampai orang nak bunuh, nak ambil kepala potong kan. Dan kita mungkin sebab untuk orang tu bukan tak takut, orang itu percaya sehingga tahap tu menunjukkan proses tu lama lah, tarbiyah tu berlaku lama. Dia mengajar dan ni kepercayaan tu dia sedikit-sedikit maknanya tetap dalam iman tu duduk dalam jiwa dia secara tinggi kan. Dan dia actually kat sini kita tengok sebab ni pertemuan antara sihir dan juga akidah daripada Allah Ta'ala kan. So maknanya kita nak kena, maknanya sihir ni kan, kita nak kena betul-betul belajar banyak lah untuk kita buang benda-benda yang mistik-mistik pelik ni kan. Hari ni mungkin sihir tak banyak, tapi benda-benda mistik yang ghaib ni masih ada di kalangan kita. Senangnya nak ubah kita punya pandangan kan. Belum lagi letak nak kena bunuh lah. Kita cerita ni pada orang ni lah, kita kena nanti mungkin tak, tapi nak cerita dari sudut teori lah, maksudnya kita nak menuju ke situ supaya akidah kita mantap. Bila kita datang ujian Allah bagi, kita berpegang lah pada apa yang benar-benar betul lah daripada Allah Ta'ala macam tu. Kemudian pemuda itu dibawa menghadap raja. Raja berkata, keluarlah dari agamamu. Orang ni nak suruh jadi kafir lah. Oleh kerana pemuda itu menolak, diserahkan kepada sekumpulan pengikut raja. Raja memerintahkan bawa dia ke puncak gunung. Jika dia bersetuju untuk keluar dari agamanya, bawa dia pulang. Jika dia menolak, lemparkan dia dari puncak gunung. Mereka membawa pemuda ke puncak gunung. Pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari kejahatan mereka dengan apa juga cara yang Allah kehendaki.
Tiba-tiba gunung itu bergoncang dengan sangat kuat sehingga mereka semua tergelincir dan mati. Pemuda itu kemudian kembali menemui raja. Raja yang hairan bertanya, apa yang terjadi pada orang-orang yang membawamu? Pemuda itu menjawab, Allah telah melindungi saya dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu diserahkan pula kepada kumpulan lain yang diperintahkan untuk dibawa ke tengah laut. Ketika sampai di tengah laut, pemuda tersebut berdoa, Ya Allah, selamatkanlah saya daripada kejahatan mereka dan apa jua cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba perahu yang mereka naiki terbalik dan mereka semua tenggelam. Pemuda itu kembali menemui raja. Raja bertanya, apa yang terjadi kepada orang-orang yang membawamu? Kemudian pemuda menjawab, Allah telah melindungi saya dari kejahatan mereka. Sang raja bertanya, kita sambung, kita baca summary dia. Ini page ketiga kan. Pemuda dibawa menghadap raja dan diperintahkan keluar dari agamanya, tapi dia menolak. Sampai tahap tu kan orang nak suruh kita murtad lah. Dan dia tolak. Lepas tu kena hukum lah. Raja memerintahkan agar pemuda dibawa ke puncak gunung dan campak tolak dia biar dia mati kan. Kalau dia tak nak keluar daripada agama kalau dia masih lagi nak macam itulah nak stay dalam agama tu. So dia diancam bunuh dan tolak, tapi pemuda tu berdoa kepada Allah dan gunung bergoncang membuat pengikut raja tergelincir dan mati. Allah takdirkan begitu. Pemuda kembali kepada raja dan menegaskan bahawa Allah telah melindunginya. Raja kemudian menyerahkan pemuda kepada kumpulan lain untuk dibawa ke laut. Lepas atas gunung, dia bawa pula ke laut kan. Nak bunuh budak tu. Kalau budak tu tak ikut, kalau budak itu tak murtad, bunuh. Pemuda berdoa lagi dan perahu mereka terbalik, menyebabkan semua pengikut tenggelam. Pemuda kembali menurut raja menjelaskan sekali bahawa Allah melindunginya. Ini page last. Kita baca hadis ni je lah hari ni. Ada 10 minit lagi. Pemuda itu berkata, kumpulkan orang-orang di suatu tempat yang tinggi, lalu saliblah saya pada sebatang kayu. Budak tu beritahu. Kalau nak juga, ini sebab kalau tengok pada sini, nampak ada strategi kan. Dia dah buat pertama, dia hantar gunung, tak mati. Nombor dua, sebab atas gunung tu dia sendiri-sendiri je dengan orang yang ada tu je lah. Kan, nombor dua, dalam laut, tak ada orang ramai tengok kan. So mati. So nombor tiga dia seolah-olah memang Allah ilhamkan kat orang ni, supaya ni dalam konteks strategi dia untuk kumpulkan orang ramai. Untuk orang ramai beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab masa tu, kebenaran adalah melalui keajaiban kan. Sebab ahli sihir, bila dia buat benda yang sihir, jadi macam contoh masa Nabi Musa kan. Tongkat jadi ular kan. Orang tengok, oh ajaib, takjub. Oh betul lah tu. Macam hari ni pun ada. Orang duk cerita ke rumah-rumah orang kan. Ambil mantel dia baju dia, baling ke gunung. Gunung tu tak keluar gunung berapi kan. Orang cerita lah. So orang dengar, oh hebat dia. Kan macam-macam cerita kan. Ada, kalau kita dengar cerita ceramah tentang orang sufi ni, harimau bawa, macam-macam lah, harimau bawa kayu lah, macam-macam. Maknanya dia nak cerita benda-benda yang ajaib ni, nak ceritanya orang tu hebat kan. Tapi dalam konteks ni, Allah Ta'ala takdirkan pada zaman tu memang begitulah, sebab dia bertembung antara sihir ni, benda-benda yang gaib, benda-benda yang mistik lah, dengan apa yang budak ni alami lah, sebab dia seimbang lah kan antara dua tu. Pemuda itu berkata, kumpulkanlah orang-orang di satu tempat yang tinggi, lalu saliblah saya pada sebatang kayu. Kemudian ambillah anak panah dari sarungnya dan letakkan di tengah busur sambil membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, lalu panahlah saya. Jika Tuhan turuti perintah saya ini, Tuhan akan dapat membunuh saya. So dia bagi tahu ni Allah Ta'ala ilhamkan dia, suruh buat benda ni lah. Kalau tengok ni, sebab ni ada benda yang gaib kat sini. Raja memenuhi permintaannya. Setelah semua siap, Raja kemudian mengambil anak panah dari sarungnya dan meletakkannya di tengah busur sambil membaca Bismillah lah dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Pemuda itu dipanah pada bahagian antara mata dan telinganya. Mata, telinga, kat tepi kepala ni lah kan, antara dua telinga dengan mata ni. Setelah mengusap bahagian itu yang kena anak panah, dia meninggal dunia. Mana budak tu pegang lah, lepas tu dia meninggal dunia lah. Orang-orang berkata, kalau kamu begitu, kamu beriman kepada Tuhan pemuda ini. Sebab betul apa budak tu cakap kan, kalau baca Bismillah, matilah saya. Jadi orang ramai berkata, kalau begitu kami beriman kepada Tuhan pemuda itu, kami pun akan beriman kepada Allah Tuhan pemuda ini. Ada sebut pada raja ni sahaja ni. Setelah peristiwa itu, sang raja ditanya, bagaimana pendapat baginda tentang apa yang baginda khawatirkan? Ternyata apa yang baginda khawatirkan benar-benar terjadi. Seluruh rakyat telah beriman. Dia tengok pada peristiwa yang budak ni buat ni kan. Dan saya rasa cerita dia yang tak mati atas gunung tu orang dah tahulah. Dan juga cerita dia tak mati di sungai, di laut tu orang ramai tahulah. Sebab
Benda-benda keajaiban ni memang sinonim pada zaman tu kan. Sebab zaman sihir kan. Raja pun ada orang sihir dan orang raja tu sendiri pun kata dia ni Tuhan kan. So keajaiban itu sinonim dengan ketuhanan lah, agama. So Allah Ta'ala takdirkan kat sini, Allah Ta'ala jadikan dakwah dari konteks benda yang ajaib juga kan. Pergi atas bukit tak mati, pergi dalam laut tak mati ni, baca bismillah mati. So maksud dia benarlah budak tu sebut kan. Jadi orang ramai ni beriman. Setelah peristiwa itu, sang raja ditanya bagaimana pendapat baginda tentang apa yang baginda khawatirkan. Ternyata apa yang baginda khawatirkan benar-benar terjadi. Seluruh rakyat telah beriman. Mendengar itu, raja memerintahkan untuk membuat parit di sepanjang jalan dan dinyalakan api. Raja ni betul-betul marah lah. Raja berkata kepada pengikutnya, siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dalam parit tu, lempar dalam api. Para pengikutnya melaksanakan perintah sampai akhirnya tiba giliran seorang wanita yang menukul anak kecil. Dia tetap berdiri di tempatnya kerana takut masuk ke dalam api. Tiba-tiba anak kecil itu berkata, ibu bersabarlah kerana kamu dalam kebenaran. Hari ini riwayat Muslim. Kita tengok pada summary ni. Pemuda memerintah raja menyalib dan memanahnya sambil menyebut nama Allah. Dan dia panah tu dah matilah budak tu kan. Raja menuruti dan pemuda itu meninggal dunia setelah dipanah. So maksud dia, benarlah apa yang budak ni katakan. Kalau nak bunuh dia, baca bismillah. So orang ramai tengok, maknanya benar kebenaran tu. Maksud dia seolah-olah apa yang budak terbawa itulah benda yang kebenaran lah, benda yang benar. Sebab zaman tu kena ingat, zaman tu zaman mistik, zaman sihir kan. Orang ramai beriman kepada Allah setelah melihat kejadian itu. Kalau kita tengok dari sudut logik kan, takkan orang tengok event tu terus nak beriman kepada Allah kan. Kalau macam hari ni orang baca Quran, orang kafir baca Quran tak beriman pun kan, dia tengok benda-benda kebenaran pun dia tak nak ikut pun. Tapi pada zaman hari ni, pada zaman yang Nabi sebut ni, dia beriman. Sebab apa? Sebab keajaiban tu, benda-benda ajaran-ajaran agama melalui keajaiban tu memang diserap tinggi lah. Maknanya orang ramai nak agama. Sebab saya rasa orang rakyat-rakyat ni pun orang susah semua ni nak kepada Tuhan kan. Dan raja tu pun dia rasa dia Tuhan kan. Dan pada dia lah bukti yang kata dia Tuhan tu, sebab dia ada ahli sihir dia yang buat benda yang ajaib lah. Jadi benda tu dah sinonim. Allah takdirkan datang budak ni yang bawa keajaiban juga. Jadi bila budak tu buat, benar budak tu buat kan. Apa yang dia cerita tu benar. Dan bila dia benar, orang sebab asal yang sama, keajaiban tu jadi pegangan yang kuat. Dia tengok keajaiban yang benar, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Orang ramai beriman kepada Allah dan setelah melihat kejadian itu, raja khawatir dan memerintahkan bakarlah orang yang tak nak keluar pada agama tu dibakar. And then Allah takdirkan lagi satu keajaiban yang baru. Budak tu berkata, ibu bersabarlah kerana kamu dalam kebenaran. So hadis ni adalah hadis dalam bab sabar kan. Kita tengok yang last ni, tapi cerita ni sangat sadis lah kan. Cuma kita nak beritahunya dalam konteks zaman dulu ni berlaku ni, benar-benar berlaku pada zaman dulu kan. Tengok bagaimana orang yang sabar, dan Allah takdirkan budak tu kan. Budak tu berjumpa dengan pendeta dan juga dia belajar ilmu sihir kan, dan dia buat banyak keajaiban kat situ. Sebab kena ingat konteks keajaiban tu. Kenapa saya sebut banyak keajaiban tu? Sebab saya tak nak benda tu jadi prime kita dalam hari ni, kehidupan hari ni. Hari ni agama ni bukan dalam keajaiban, agama ni dalam pelaksanaan, kefahaman. Benda-benda ajaib ni lepas mati bahkan berlaku. Benda-benda yang bukan benda-benda pelik-pelik lah. Sebab hari ni kita diajar dalam otak kita. Kan orang selalu kata kan, bila berlanggar ke apa-apa, oh hebatlah, tak mati dia, ataupun oh tak cedera lah. Dia melihat benda yang keajaiban tu, apa amalan lah keajaiban. Padahal seluruh benda yang Allah buat atas dunia ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Masa berlaku keajaiban tu dia kata, baru dia puji Allah, Allahu Akbar, hebatnya Allah. Kan dia jadi macam habis benda depan mata yang Allah sebut, so tengok matahari, so tengok awan, so tengok bumi, tak ajaib ke? Kan bila duduk dalam keadaan tu, senang syaitan masuk. Kan sihir ni datang, contoh kan sihir datang buat benda tengah-tengah malam kan, contoh kita duduk tengah malam, tiba-tiba mimpi mari orang datang janggut panjang cerita tu, so berzikir, benda ajaib lah kan. Lepas tu dia cerita benda-benda yang future event lah yang akan berlaku, mungkin betul. Tiba-tiba dia kata, oh betul lah, ada habis dah kita. Sebab benda ghaib ni yang sebab kita duduk pegang benda tu kan dalam hati kita, pegangan kita kepada benda yang ajaib tu jadi macam ajaib baru Allah. Tak, ajaib ni bukannya baru Allah, tak. Seluruh benda yang berlaku atas dunia ni, percakapan kita tu makhluk Allah yang Allah buat, Allah jadikan kita kan. Sebab tu sains tu adalah benda yang nak huraikan apa yang Allah buat kan. Kalau kita betul-betul faham konsep tu, bila kita belajar sains, atau kita tengok benda-benda yang buat coding ke apa, kita rasa macam Masya Allah,
hebatnya Allah Ta'ala dia akan buatkan. Kita ni cuba untuk belajar apa yang Allah buat. Dan benda-benda yang di hadapan kita ni adalah semua benda yang sepatutnya dalam konteks kuasa Allah Ta'ala lah, sepatutnya begitu. Raja khawatir dan memerintahkan pembakaran. Lepas tu yang last kali ni seorang ibu dia macam ada was-was. Lepas tu dia masuk jugalah sebab anak dia kata anak dia cerita. Sebab ni pun dalam konteks keajaiban jugalah. So keajaiban dia masuk. So hadis ni dalam konteks sabar. So kita tengok daripada apa yang kita baca tadi, banyak benda yang dikaitkan dengan sabar lah. Yang last kali tadi tentang budak tu kan, yang mak dia nak masuk sebab dia nak berpegang kepada akidah yang benar daripada bawakan budak tadi tu kan. Tapi budak tu kata, mak bersabarlah, kita berada di kalangan orang yang benar. So nak ceritanya secara umum nak habis ni, memang akan ada ujian yang banyak orang yang berpegang kepada kebenaran begitu. Dan hari ini kita rasa kita belum lagi duduk dalam keadaan tu kan. Cubalah duduk sikit-sikit sebanyak, ambil ilmu yang sahih dan kita cuba berdakwah, insya-Allah. Bukanlah insya-Allah nak rasa supaya kita rasa terseksa, tapi maksud dia akan datang ujian-ujian dan kita tengok motivasi kita daripada hadis yang kita telah baca ni. Nanti kalau dah masa boleh tengok slide ni, nanti slide ni saya letak dalam Teams. InsyaAllah ulang-ulanglah hadis ni supaya kita dapat intipati dia, kita dapatlah dan juga beri motivasi kepada kita ambil yang benar. Akan ada ujian-ujian tu yang ujian itulah yang akan bawa kemenangan kepada kita, insyaAllah. Saya nak stop kat sini, masa dah tak ada dah. So kita stop. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.